اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 6. Muka surat 6, baris yang ke-11 daripada atas. Baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka melintas dengan hati hamba pertama-tama, yakni pada mula-mula tiap-tiap sesuatu, maka berkata ia hamba, bahawasanya aku, yakni hamba, mendapat akan diriku diberi nikmat atasku daripada bagai-bagai nikmat, seperti hidup dan kuasa dan akal dan berkata, dan sekalian perkara yang indah-indah yang mulia, dan jenis-jenis lazat kesedapan, dan barang yang dipalingkan, bukan dan tu, serta. Dan barang yang dipalingkan tu, tempat dang tu buat bulat, letak serta. Serta barang yang dipalingkan, dijauhkan daripada aku, mana barang daripada bagai mudarat dan kebinasaan. Maka melintas dengan hati hamba pertama-tama tiap-tiap sesuatu. Maka melintas dengan hati hamba. Dalam tu dia ada tulis nombor 2 tu. Nombor 2 tu sebelum daripada maka melintas, tapi dia nak kepada nombor 2. Nombor 2. Kemudian ada nombor 3 pula tau. Nombor 2 tu. Kemudian ada nombor 3 selepas tu, nota kaki. Kita tengok ayat kitab terlebih dahulu. Ayat kitab ni, ibarat kitab ni agak payah sedikit. Ibarat kita ayat kita ni agak payah sedikit. Maka melintas, dia ada nombor 2 di bawah tu, nota kaki dia panggil. Qauluhu, dan katanya. Qauluhu, dan katanya, kata Syekh Daud Al-Fatani. Maka melintas, yakni maka apabila melintas oleh khatir yang samawiyah itu, dan jawab apabila yang ditakdirkan itu, iaitu barang yang lagi akan datang. Mana barang yang lagi akan datang, maka jatuh di dalam hatinya, hati hamba, pekerjaan itu. Maka jatuh di dalam hati hamba, dalam hatinya pekerjaan itu tu, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah tu jawab pada kata apabila. Perasan baris yang kelima daripada bawah, maka jatuh
di dalam hatinya hati hamba pekerjaan itu, pekerjaan hak lintasan yang timbul di hati kita, permulaan selepas daripada Allah Ta'ala campurkan keinsafan ke atas hati kita. Itu jawab di bawah tu. Dan jawab apabila yang ditakdirkan itu, qauluhu maka melintas, yakni maka apabila tu ditakdirkan, maka apabila melintas oleh khatir yang samawiyah itu, bicara terdahulunya keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apabila ni ada tu syarting dipanggil, ada syarat. Apabila ni kena ada jawab dia. Apabila maka, tu jawab dia. Dan jawab apabila yang ditakdirkan itu, dan jawab apabila yang ditakdirkan itu. Mana apabila tu? Apabila melintas oleh khatir. Dan jawab apabila yang ditakdirkan itu, apabila bergiam-giam, maka tu jawab dia, iaitu barang yang lagi akan datang di bawah. Mana barang yang lagi akan datang? Dia datang dari sini dalam kurungan tu. Maka jatuh di dalam hatinya hati hamba pekerjaan itu. Pekerjaan apa ni? Lintasan yang timbul di hati kita, permulaan untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul. Maka jatuh di dalam hatinya tu baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Tanda di situ jawab bagi kata apabila. Hak ni hak dalam terjemahan Syekh Daud. Dalam setengah cetakan, apabila tu bukan ditakdirkan. Memang ada di situ apabila, bukan ditakdirkan. Hak cetakan Syekh Daud ni tidak ada apabila. Maka melintas dengan hati hamba, mai keinsafan, maka timbul di hati mula-mulanya untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul. Allah yang beri bagai-bagai nikmat, Allah yang melepaskan kita daripada bagai-bagai kemudaratan dan kebinasaan. Itu hak lintasan, hak mula-mula di hati hamba. Tapi dalam setengah cetakan bukan ditakdirkan apabila tu. Memang apabila tu ada dah. Dalam hak Arab, hak minhaj hak Arab, dia ayat dia fa iza khutira biqalbil abdi awwala kulli syai. Fa iza khutira, maka apabila, ada dah apabila tu, bukan ditakdirkan pada setengah cetakan. Hak cetakan Syekh Daud ni ada nota kaki apabila tu ditakdirkan. Ada jawab di bawah. Tapi setengah cetakan bukan ditakdirkan. Memang apabila tu ada. Fa iza khutira biqalbil abdi, maka apabila dilintaskan dengan hati hamba, awwala kulli syai, permulaan tiap-tiap sesuatu. Sebelum kita nak beribadah kepada Allah ni, mari keinsafan, hak terlintas di hati kita mula-mulanya untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul. Ni. Jadi catat sikit, maknanya hak terjemah Syekh Daud ni apabila tu ditakdirkan, dan setengah cetakan memang apabila tu ada dah situ, bukan ditakdirkan. Jawabnya di bawah tu. Apabila terlintas di hati kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, maka jatuh di dalam hatinya pekerjaan itu, patut sebenar-benarnya, kerana bukan mustahil bagi yang mekar itu pada akal dengan permulaan tilik, permulaan fikir. Lepas tu kata ibarat kitab minhaj mula-mula ni agak payah sedikit. Kalau kita nak main ibarat susunan kitab, kalau kita nak ambil hanya mafhum, senang je, baca je, kita ambil mafhum. Yang mana orang belajar ni dia tak main ibarat kitab, susunan ayat kitab, tak ada catatan apa pun. Yang naknya apa ni? Huraian, pengertian dia, poin dia. Tapi kaedah ngaji pondok ni, dia ambil dulu ibarat kitab, susunan ayat, ambil molek dulu, barulah kita ambil maksud dia. Dia kadang-kadang hok peseng gitulah. Baca 2 3 4 baris, apa dah sando hura.
Ayat kitab dia tak ada dah. Nak susung ayat kitab, nak kitab ni begini tak ada dah. Dia pun ambil mafhum kitab. Boleh je. Kadang-kadang kalau baca gitu boleh kita sembunyikan. Sebenarnya banyak perkara kita tak faham. Ni pernah ni. Baca ni kitab fiqh. Baca panjang. Dalam tu ada beberapa masalah-masalah fiqh yang agak sulit. Hak baca panjang. Lepas baca 2-3 baris, sandar di kursi, hurah. Satu masalah. Hak sulit itu dah hurah langsung. Pada ni. Orang pun tak perasan dah sebab baca 2-3-4 baris, kemudian ambil poin. Tapi kalau kita baca 2-3 ayat, kita hurah. Baca 3 ayat, kita hurah. Boleh tahulah. Tepat poin payah tu macam mana nak hurah. Faham tak ni? Tapi bila baca panjang gitu, ambil poin-poin, tepat payah tidak dihuraikan, orang pun tak perasan. Itu cara membaca sendiri. Kalau mengaji dengan tuku pondok ni, ayat kitab tu diambil dulu. Sebab ayat kitab ni susunan Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian diterjemahkan pula oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Jadi ambil ayat tu dulu. Hak ngaji pondok betul lah ayat ibarat kitab tu mustahak sebab orang ngaji nak buat catatan. Lain kali apabila nak mengajar catatan dia ada. Kita duduk kampung ni catatan biasa orang kampung ngaji ni catatan tarikh je. Tarikh pagi ni berapa hari bulan tu je ada tepinya. Lepas tu hak lain tak ada lah. Kalau kata kena baiki dia tu salah cetakan, tak baiki pun. Tapi walaupun begitu, kita kena kira juga hak ayat-ayat kitab. Tapi ibarat ni mungkin agak payah sedikit lah. Dia sebenarnya kitab, hak lebih mudahnya kitab hak Arab lah, kitab Minhaj asal. Hak tu lebih mudah. Jadi terjemahan Jawi ni Syekh Daud ni, dia terjemah betul benar dengan kaedah bahasa Arab. Dia kaedah bahasa Arab lain, bahasa Malaysia lain. Tapi Syekh Daud Al-Fatani ni, dia terjemah mengikut kaedah bahasa Arab. Kalau ada tempat takluk tu di belakang lah. Kalau khabar tu khabar muqaddam ke khabar muqaddam mubtada muakhar lah. Dia betul-betul ikut kaedah bahasa Arab. Tapi bila bahasa Melayu mengikut kaedah bahasa Arab jadi sukar. Tapi Syekh Daud Al-Fatani ni dia tak ambuh ubah sikit pun Imam Ghazali. Tu ni adab ulama-ulama terdahulu. Dia terjemah kitab Arab, dia betul benar ikut kaedah bahasa Arab walaupun kita sudah terjemah kepada bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia dia ada kaedah bahasa dia sendiri. Lepas tu terkadang orang kemudian ni dia terjemah kitab Arab, dia terjemah mengikut bahasa moden. Dia tak terjemah mengikut kitab yang kaedah bahasa Arab ikut. Dia ambil bahasa moden untuk bahasa Malaysia kita. Ini orang sekarang. Ulama-ulama terdahulu tidak. Kalau dia terjemah kitab Arab, dia akan menggunakan kaedah bahasa Arab. Bila menggunakan kaedah bahasa Arab, kita sudah jadi bahasa Malaysia menggunakan kaedah bahasa lain. Di situ ada sedikit kesulitan untuk kita. Tapi itu adab yang halus, ulama-ulama teradab yang halus. Dia tak ambuh ubah. Dia nak betul-benar hak asal. Kalau kata hak terjemahan Minhajul Abidin hak Imam Ghazali ni betul-betul pakai hak asal. Hak asal kaedah bahasa Arab. Gitu. Adapun sekarang ni banyak kitab-kitab Minhaj hak baru-baru, dia tidak mengikut kaedah ulama-ulama lampau. Dia permodenkan bahasa, kemudian dia ada catatan tambahan daripada dia sendiri. Imam Ghazali tidak ada catatan tambahan sendiri, tidak ada. Dia betul benar tidak ada catatan tambahan sendiri, tidak ada. Yang mana terkadang catatan tambahan tu contohnya ambil daripada kitab syarah kepada kitab Minhajul Abidin ni. Contohnya kitab Sirajul Talibin, syarah kepada kitab Minhajul Abidin, yang mana syarahan huraian dia ni ada dalam ni. Jadi terkadang orang terjemah kitab Minhajul Abidin, tambahan tu bukan dia sendiri. Tambahan dia ambil dalam Sirajul Talibin.
Tetapi Sirajul Talibin ni bukan hak Imam Ghazali. Maknanya kalau nak buat tambahan sebagai huraian dalam kitab Sirajul Talibin, nak buat dalam terjemahan Minhajul Abidin hak Imam Ghazali, sepatutnya buatlah kurungan ke untuk membezakan hak dalam kurungan ni hak bukan minhaj, hak ni syarah kepada kitab minhaj. Mana sepatutnya gitulah, tapi sekarang ni kadang-kadang dia hak syarahan tu dicampur dalam terjemahan minhaj tanpa ada perbezaan manakah minhaj Imam Ghazali, manakah syarahan minhaj yang dibuat oleh ulama lain pula. Dia tidak ada perbezaan. Itu orang sekarang. Mana sepatutnya kalau nak buat sebagai syarahan tambahan, bukan sendiri tu hak Sirajul Talibin contohnya buat kurungan ke, buat nota kaki di luar ke, ini syarahan Sirajul Talibin. Biar apa faham, ni bukan Imam Ghazali ni. Ni hadiah huraian ulama kemudian pula. Ini kita nak faham kaedah kitab Jawi. Ini kita terjemahan. Ini kita terjemahan. Karang kitab betul benar. Karang kitab betul benar. Bukan terjemahan. Ulama-ulama lampau pun masih lagi menggunakan kaedah bahasa Arab. Ini terjemahan. Mana terikat dengan hak asal Minhajul Abidin, hak Arab, hak Imam Ghazali. Tetapi kalaulah satu kitab yang dikarang asing, bukan terjemahan. Contohnya Syekh Daud Al-Fatani kitab Munyatul Musalli contohnya. Itu bukan terjemahan. Tapi bukan terjemahan pun Syekh Daud ambil daripada kitab Imam Ghazali sebahagiannya, ambil dalam kitab Pekoh sebahagian, kitab Munyatul Musalli. Pun Syekh Daud masih lagi menggunakan kaedah bahasa Arab. Walaupun bukan terjemahan. Sebab apa masih lagi menggunakan kaedah bahasa Arab? Sebab dikiranya ilmu yang ada dalam kitab Munyatul Musalli ilmu daripada kitab Arab. Maka dikekalkan hak ilmu asal, hak daripada bahasa Arab. Walaupun Munyatul Musalli bukan terjemahan. Itu satu kitab asing. Tapi nak ceritanya ulama lampau ni walaupun satu kitab asing, tetapi boleh karang kitab Munyatul Musalli ni sumbernya di mana? Sumbernya kitab-kitab Arab karangan ulama-ulama muktabar. Maka diambil dalam kitab-kitab Arab karangan ulama-ulama muktabar, bubuh dalam kitab Munyatul Musalli, masih lagi menggunakan kaedah asal, kaedah bahasa Arab. Di sini ada kesulitan sedikit nisbah dengan bahasa Malaysia kita, yang mana kitab Jawi ni tak boleh nak membaca sendiri. Sebenar-benarnya kalau nak kira antara kitab Arab hak asal dengan kitab Jawi hak ulama-ulama lampau, lebih mudah kitab Arab hak asal. Yang mana kadang-kadang kita belajar kitab Arab, kita belajar kitab Jawi, kita faham masalah hak dalam kitab Arab. Baru kita boleh faham hak dalam kitab Jawi. Sebab apa? Sebab dia punya ibarat ayat kitab dia ada sedikit sukar lah yang ada ni. Tapi ke mana pun kita kena ikut apa yang disusun dalam kitab. Kita ambil ayat kitab molek, kalau kita hurah satu-satu. Maka melintas, yakni maka apabila melintas dengan hati hamba. Melintas ni oleh khatir samawiyah terdahulu, oleh keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tiap-tiap sesuatu apabila mari lintasan keinsafan ni, hak mula-mula sekali, hak timbul di hati kita sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkata ia hamba ni di dalam hati, dalam lintasan hati tu, bahawasanya aku mendapat akan diriku diberi nikmat atasku daripada bagai-bagai nikmat. Ni nak mengenal Allah Subhanahu wa taala lah ni, yang mengurniakan bagai-bagai nikmat ke atas diri aku. Mai keinsafan sebelum ni jauh daripada agama Allah, bila mai keinsafan maka timbul di hatinya, aku ni dapat nikmat bagai-bagai nikmat ni. Nikmat ni mari daripada siapa ni? Mari daripada Allah. Allah mana ni? Allah Tuhan yang amat kuasa. Dia akan susun gitu. Allah Tuhan yang amat kuasa ni pula utuskan Rasul untuk bawa agama kepada diri aku. Jadi
nak mengenal Allah, nak mengenal Rasul. Ni permulaan. Bila timbul keinsafan yang sebenar. Dia keinsafan ni memanglah permulaan Tuhan campur keinsafan. Keinsafan ni terkadang adalah asbab Tuhan susung lah asbab tu. Asbab Tuhan susung apabila ditimpa musibah contohnya, maka tersedarlah daripada kelalaian. Terkadang keinsafan ni timbul kerana umur meningkat. Keinsafan ni timbul kerana kematian. Apabila berlakunya kematian orang yang hampir contohnya, mari keinsafan. Kadang-kadang kematian ibu bapa, mari keinsafan. Kematian adik-beradik, mari keinsafan. Ini asbab yang disusung oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinsafan ni terkadang berkahwin kena dengan pasangan yang baik, mari keinsafan. Sentiasa terdengar nasihat-nasihat, mari keinsafan. Sebab apa di sini? Dia keinsafan yang dicampur oleh Allah ni, yang mana keinsafan ni terkadang tercetuh dah sedikit demi sedikit di dalam hati. Mari mana ni? Mari daripada malaikat mulhim dia panggil. Sebab tiap-tiap anak Adam Allah Ta'ala jadikan satu malaikat yang bernama mulhimun dan satu syaitan yang bernama waswasun. Tiap-tiap anak Adam, termasuk Nabi SAW, ada satu syaitan yang khas. Hak syaitan lain, hak mari tolong, hak syaitan khas ni tu banyaklah syaitan lainnya. Tiap-tiap anak Adam, satu malaikat, satu syaitan. Dia akan dibicara dalam kitab Minhaj ni di akabah yang ketiga. Bonggok yang ketiga berkaitan dengan tipu daya syaitan, halangan syaitan. Jadi tiap-tiap anak Adam satu malaikat dinama mulhimun yang sentiasa campur kebaikan, dan satu syaitan yang mewaswasung yang sentiasa timbulkan godaan-godaan kepada maksiat contohnya. Mana tiap-tiap anak Adam termasuk Nabi SAW, tetapi syaitan yang dijadikan dengan Nabi ni tak ada sebarang peranan. Tak ada sebarang peranan. Tak boleh buat kerja apa pun. Ada setengah ulama mengatakan, ini bukan pandangan muktamad ni. Setengah ulama mengatakan, inilah satu-satunya syaitan hok jadi masuk Islam. Ada pula. Ada ni dia Nabi ni bukan pandangan muktamad ni. Jangan cerita sangat ni, ada pula syaitan Islam lelah pula dengar. Sebab syaitan ni kafir. Sebab tu kita tuju orang tu sebagai syaitan, ingat baik. Syaitan kafir. Adakah kita anggap seseorang tu kafir? Sebab syaitan kesemuanya kafir. Termasuk syaitan dijadikan dengan Nabi SAW. Tapi ada pengataan dia kata, inilah satu-satunya syaitan yang masuk Islam. Tapi peliklah pandangan ni. Ada juga syaitan Islam. Tapi nak ceritanya, di seseorang anak Adam ada malaikat mulhimun, ada syaitan. Orang yang timbul keinsafan kemudian ni, terdetik di hati tu lama dah duk mikir, tapi oleh kerana syaitan ni kuat, syaitan khah dah ni menguasai sepenuh dah diri hamba ni, campur pula dengan syaitan hak lain pula mai duk goda, campur pula dengan manusia yang mendorong kepada kejahatan. Sebab syaitan ni minal jinnati wan nas. Hak syaitan daripada jin, hak syaitan daripada manusia. Jadi hak godaan kita ni, hak syaitan sebenar, hak syaitan daripada manusia. Syaitan manusia ni terkadang pasangan kita. Kenapa jadi hanyut gitu? Tengoklah pasangan dia ikut jalan mana tu. Dulu sebelum berkahwin, nampak juga molek. Lepas berkahwin dengan orang yang seumpama tu, jadi jauh dengan agama. Hati syaitan tu. Dapat pasangan syaitan. Mana ni? Terkadang syaitan ni dia kalangan kawan-kawan kita, duk bawa kitanya, duk goda kitanya. Jadi dalam keadaan syaitan menguasai, timbul keinsafan sedikit, tetapi tertutup. Mari ni dia panggil, mari daripada malaikat mulhimun.
Duduk situ, duduk seumpama ni, kalau mati macam mana nak jawab di hari akhirah ni, mati dalam keadaan seumpama ni macam mana di alam barzah ni. Mari mana lintasan-lintasan tu? Mari daripada malaikat mulhimun, tetapi apa tertutup. Hilang dengan hak syaitan waswasung ni. Hilang dengan syaitan waswasung. Waswasung ni nama syaitan. Faham tak ni? Orang berpenyakit waswas tu nama syaitan dah jadinya. Kita waswas ni orang yang berpenyakit waswas. Kena waswas ni nama syaitan. Kalau dengar dia orang penyakit waswas ni, tinggal lalu dah penyakit waswas. Tinggal sebab apa? Waswas tu nama syaitan kena. Kita pun nama penyakit. Tak. Waswas tu nama bagi syaitan yang Tuhan jadikan bagi tiap-tiap anak Adam. Jadi waswas tu mari mana tu? Mari daripada syaitan hak waswasung ni, akhirnya tuang dia hak dipengaruhi oleh waswasung ni, panggil dia berpenyakit waswas, berpenyakit syaitan lah orang panggil. Berpenyakit syaitan macam mana tu? Dia semayang tu. Dah semayang macam mana? Takbir berulang-ulang kali. Lepas tu ganggu dak orang semayang sebelah. Ganggu. Syaitan lah tu. Keganggu orang semayang ni bukan syaitan. Orang semayang sebelah tu kok setok keju. Dah sekali takbir kuat. Takbir tak masuk. Ya lepas tangan tu. Makan siku. Tapi oleh kerana dia ni penjarakan, tak takut sikit lah. Kau duduk rapat-rapat, orang nak fikir. Kita duduk sebelah ni, tak jadi semayang ni. Ayah haji ni bila nak masuk semayang ni? Rusing. Mana kita boleh semayang ke tak? Tu apa? Syaitan. Takbir berulang kali. Takbir molek dah berhenti. Haram. Takbir okey dah. Tak puas hati berhenti. Haram. Syaitan lah tu. Dalam semayang ni rupa semua. Tapi syaitan. Tu waswasum. Syaitan. Kalau berwuduk guna air yang banyak. Syaitan membazir. Air banyak tu air masjid Surawaka. Haram. Syaitan. Syaitan lah. Maknanya orang yang berpenyakit waswas tahu tu penyakit syaitan, kena tinggal. Tak ada waswas kat kita ni tau. Kadang-kadang gitulah nak cerita waswas ni berasa takut ada. Cerita waswas apa keling. Kena ada tempat tu seorang. Allah, minggu depan tak ada. Minggu depan tak ada. Orang berkata ya haji ngajuk dah ustaz berkata mu lepas parok sangat pada waswas. Ngajuk dah haji tu. Dan sekali lagi ada dah. Dia tak ada baru ni. Ada bukan dia ngajuk. Tapi orang kata dia ngajuk dah lah. Mungkin kita ni tak tahu. Apa benda pula? Dah. Pergi tempat orang mana kita tahu kita bukan orang tempatan. Ada waswas. Kena masa duk cerita waswas tahu dak keling. Cuik tu haji tu. Ada bab kita tak apalah. Kena tinggal. Hak tu memang penyakit syaitan. Itu memang godaan syaitan. Nama waswasum. Jadi maknanya lintasan tu timbul dah. Timbul dah lintasan di hati. Lintasan kebaikan. Nak berubah ni. Maknanya orang yang insaf betul-betul kemudian cuba tengok latar belakang dia. Dia terlama dah duk mikir tapi tak lekat. Mikir tu memang lintasan. Itu daripada malaikat mulhimun. Maknanya seseorang yang mai keinsafan ni bukan tiba-tiba bangun pagi, bukan. Tiba-tiba bangun pagi mari masjid, bukan. Dia mikir lama dah. Mikir nak pergi masjid, malu mana nak pergi masjid, malu dia duk mai lama dah ni, duk perang ni. Mana? Perang dalam hati. Perang antara malaikat mulhimun dengan syaitan waswasum. Makna bukan kata tiba-tiba saja, bukan. Dia ada cetusan kebaikan sentiasa ada. Kita orang Islam kan. Lara-lara pun kita ada Tuhan. Kita bukan macam orang kafir tu. Lara-lara kita ni kita orang Islam, ada Tuhan. Ada Rasul. Ada ni. Di akidah kita ada Tuhan, di akidah kita ada Rasul. Tapi hak godaan syaitan ni. Jadi maknanya tu timbul sedikit. Apabila mai keinsafan, syaitan waswasung ni sampai ke mati dia akan bertugas.
Kita main keinsafan dah. Kenapa hati kita sentiasa timbul godaan kejahatan? Tu syaitan waswasun. Cerita hok tetap ni. Lepas tu hok mari luar. Biasa cerita hok mari luar tu. Hok silih berganti ya. Mari pakak perebek. Tak boleh nak menguasai. Jatuh pakak pula lepas dia perebek. Naiklah pada perebek. Naik sampai ke general ke apa ke. Hok tu hok luar ni. Sebab itulah insaf dah kitanya. Duk masjid dah kitanya, duk dengar, duk belajar, duk beramal, alhamdulillah dah kitanya. Tapi cetusan kejahatan sentiasa. Cetusan kejahatan sentiasa. Maknanya syaitan yang bernama waswasun dan syaitan-syaitan yang lain. Dalam keadaan seseorang dikuasai oleh syaitan, orang Islam yang ada Allah, yang ada Rasul, yang dikuasai oleh syaitan, cetusan kebaikan ni ada semua. Ada semua. Ini mari daripada malaikat mulhimun. Akhirnya tercetulah satu keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni nak cerita bab keinsafan. Bila mari keinsafan, maka hak ni hak mula-mula sekali. Selepas mari keinsafan, bila terlintas di hati kita dengan hak keinsafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah buka hati seseorang untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala, itulah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tak campurkan cahaya, nampaklah kebenaran agama. Nampak kebenaran agama. Tetapi apabila Allah tidak campur cahaya kepada hati seseorang, sebut kata agama, bagi mereka satu benda yang tak betul, satu benda yang salah. Saya sebut terdahulunya macam mana Nabi SAW sebaik-baik segala-gala perkara. Tak ada kekurangan di Nabi SAW. Tapi macam mana orang Mekah? 13 tahun Nabi menyampaikan agama. Ratus-ratus orang sahaja yang ikut Nabi SAW. Ikut Nabi pun terkadang ada pula yang murtad. Contohnya selepas berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Contohnya. Maknanya kalau kira-kira hak Nabi ni cerita apa pun orang boleh terima. Orang kafir boleh terima. Tapi oleh kerana Tuhan tak buka hati, tak dengan cahaya agama, tak terbuka hati untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala di Nabi ni serta mukjizat. Bukan mukjizat saja di Nabi kita, serta irhas. Ini saya sebut dah irhas. Sebelum Nabi dilantik di Rasul, sudah berlaku bagai-bagai perkara yang mencari adah yang berlaku di Rasul daripada Nabi itu budak lagi. Irhas, benda yang mencari adah yang berlaku di Nabi pada masa budak, masyhur di kalangan orang Mekah. Maknanya kalau budak ni begini, ni budak istimewa ni, budak pilihan ni. Maknanya Nabi kita dilantik Rasul 40 ni, dengan latar belakang Nabi tu bukan satu benda yang pelik. Maknanya orang kafir Mekah pun sudah menjangka Nabi ni akan menjadi manusia yang istimewa. Dengan bagai-bagai benda pelik yang berlaku di Nabi pada masa Nabi budak, dengan akhlak Nabi, dengan perangai Nabi, tidak ada sebarang kesalahan. Tak boleh nak ungkit satu perkara pun. Mana memang orang kafir Mekah sudah jangka Nabi akan menjadi manusia paling istimewa. Tiba-tiba paling istimewa, ajak supaya tinggal semua berhala, mereka tak boleh terima. Mereka tak boleh terima nak tinggal hak semua berhala, hak ajaran tok nenek. Sebab apa tu? Allah tak buka. Allah tak buka, maka hati tidak terima kebaikan agama ni. Hak kita kata tak ada alasan untuk tolak Nabi SAW kalau kira akal kita lah. Tapi segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak minggu lepasnya saya datangkan hak ayat surah Al-An'am ayat 125 tu. Saya kata ayat tu moleknya ingat ayat tu. Sebab ayat tu menceritakan Allah kehendak memberi hidayah. Allah kehendak bahawa Allah nak menyesatkan. Jadi maknanya hidayah daripada Allah, kesesatan daripada Allah, baik jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak ceritanya Allah apabila kehendak memberi hidayah, faman yuridillahu an yahdiyahu, dan sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa memberi hidayah oleh akan sesiapa, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan buka hati. Ni
hidayah. Allah buka hati bagi Islam. Allah buka hati. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang mendaki oleh Allah bahawa Allah menyesatkan akan sesiapa, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Allah Ta'ala akan jadikan hati seseorang ni sesak, sempit, seolah-olah nak mendaki ke langit, tak terbuka langsung. Ni bila Allah mengendaki seseorang tu akan kesesatan. Maknanya apa ni? Mai keinsafan daripada Allah. Allah buka hati, mudah je. Tapi kalau Allah tutup, kalau Allah menghendaki bahawa Allah menyesatkan seseorang, Allah akan jadikan hati itu sempit, tak nampak. Macam contoh yang lepas lah, bab belajar, bab amal, bab belajar, bab amal. Kalau Tuhan buka hati, mudah je belajar dan buat amal. Kalau Tuhan tak buka hati, belajar tambah, cari memang tak sama sekali dah. Orang belajar pun tak belajar, tapi buat amal rajin, contohlah. Kemudian terbuka hati untuk belajar, terbuka hati untuk buat amal. Kadang-kadang amal zahir mudah je nampak buat, semayang rajin, ngaji Quran rajin, berzikir rajin, hak zahir. Hak batin pula, keikhlasan sempit hati nak jadi ikhlas. Hati ni mudah nak ikut riak, ujub, takabur. Kenapa ni? Tuhan kehendak kesesatan. Tapi kalau Tuhan kehendak kebaikan, hidayah, mudah je hatinya. Wa amal, kenapa nak selain daripada Allah? Allah juga yang beri pahala. Kalau kita wa amal kerana nak kepada ini pandangan orang, sampai di pada mahsyar, Allah halau kita, Allah perintah kita pergi cari pahala dengan orang yang kita wa amal kerananya. Dah diberi pahala kita. Tuhan perintah, Tuhan halau, izhaq fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajraka indana. Tuhan kata, pergi kamu ambil pahala dengan orang yang kamu beramal kerananya. Tidak ada pahala di sisi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Tuhan kehendak hidayah, hati terbuka, mudah je nak ikhlas, nak syukur, nak sabar, nak redha, nak tawakul, mudah je. Tu Allah kehendak hidayah. Tapi kalau Allah kehendak kesesatan, sempit. Wa amal kau zahir ni mudah dah, boleh wa amal dah. Wa amal wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Tapi bila Tuhan kehendak kesesatan, hak batin sempit. Ilmu ada dah, tahu dah riak dosa besar, bukan dosa kecil. Fasik orang riak ni tak ada harga dalam agama, tapi teruskan juga dengan riak, kesesatan dia panggil. Kalau Allah kehendak seseorang tu menjadi sesat, Allah akan sempitkan hati. Tapi kalau mula-mula lagi dah belajar pun tak ambuh, apa pun tak ambuh, amal saja, mana apa tu bahagian masing-masing. Tuhan kata dah, tuba liman qadartu ala yadi khair wa wailun liman qadartu ala yadayhi syarr. Bertuahlah sesiapa yang aku takdirkan kepadanya kebaikan, dan celakalah ke atas sesiapa yang aku takdirkan kejahatan. Bahagian masing-masing. Itu je lah. Kita ke orang ke, samalah bahagian masing-masing. Tapi syariah kitanya, kita sentiasa nasihat, kita sentiasa seru kepada kebaikan. Kalau kita katalah tak ada orang lain lah, pasangan kita sendiri, kita nasihat dah, tapi tak dengar pun, bahagian masing-masing. Kita nasihat boleh pahala. Ada orang belajar sangat, tapi seorang je, hak pasangan tu tak tahu je. Tapi larang tak larang, kadang-kadang atau kadang-kadang ambil, belajarnya tidak. Hak biasanya kalau lelaki lah, atau isteri dia belajar, mari ambil pula, dia lari. Dia tak ada bahagian. Tapi dia tu alhamdulillah dah kata. Bahagian masing-masing, tak sedar using lah. Yang bahagian isteri pula nasihat boleh pahala, tapi bahagian masing-masing, tak sedar using. Itu bukan kerja kita. Kalau kata kita dengan anak-anak, sama juga. Nasihat. Ada hak mudah, ada hak payah. Bahagian masing-masing. Nasihat itu tugas kita. Kalau kita duduk situ molek, tenang kitanya. Bagi kitanya, anak nenek hak berjuru, bekalang kita. Anak tak berjuru pun, bekalang kita. Anak berjuru, bekalang kita hari akhir, kita nampak lah. Kalau anak tak berjuru, bekalang betul mana? Bekalang kita boleh nasihat.
kita boleh pahala. Kita sabar dengan ujian tu, kita redha dengan ujian tu, boleh pahala. Bekalan kita lah. Ada ni. Mana kita redha, kita sabar, kita redha dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada anak yang seumpama tu. Redha kita pahala wajib, bukan pahala sunat. Sabar kita sepanjang masa dengan ujian, dengan qarinah anak kita agak payah ni seorang ni. Kita redha, sabar sepanjang masa, kita boleh pahala wajib. Kenapa? Bekalan kita. Tapi kita akan tenang. Sebab apa? Sebab bahagian masing-masing. Kalau Tuhan kehendak akan berhidayah, Tuhan akan buka hati mudah-mudah sahaja. Kalau Tuhan kehendak bahawa Tuhan menyesatkan seseorang, Tuhan akan jadikan hati seorang tu sempit, tak nampak. Ini surah Al-An'am ayat ke-125. Ayat tu penting kita nak kena ingat tu. Sebagai dalil segala-gala perkara baik jahat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Tuhan campur keinsafan, pertama-tama yang timbul di hatinya bahawasanya aku ni mendapat akan diriku diberi nikmat atasku daripada bagai-bagai nikmat. Mana bagai-bagai nikmat? Seperti hidup, nikmat kita hidup ni, dan kuasa, nikmat gagah ni. Kita tak berasa nikmat gagah dah. Bila Tuhan tarik nikmat gagah, barulah Allah selama ning segonya. Sekarang semuanya orang yang cara nikmat gagah, nikmat kuasa, nikmat tenaga. Itu nikmat yang besar. Dan akal, Tuhan beri akal yang molek. Lama-lama akal tu lusuh okay? Akal tu jadi lama-lama tu dah berapa nak tu lama. Dulu kalau kita baca gapa-gapa, kalau kita hafal apa-apa, mudah je. Sekarang hafal apa-apa, payah dia tu, payah. Dah dulu punya belajar siapa tu, habis perekat, habis sekolah dah belajarnya. Jadi kemudian nak belajar agama ni jadi payah nak ingat. Dah kata habis dah. Habis dah akal tu guna untuk ilmu dunia. Lusuh habis dah. Tinggal kemudian. Mana pun nikmat akal dan berkata. Nikmat ni kita boleh cakap ni satu nikmat. Boleh bercakap tu satu nikmat. Dan sekalian perkara indah-indah yang mulia. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat segala-gala perkara. Nikmat kesenangan, nikmat dengan keluarga, anak cucu. Itu semua bagai-bagai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan beri pada diri aku ni. Ni hamba yang Tuhan campur keinsafan. Dan jenis lazat, bagai-bagai kesedapan yang kita dapat. Bagai-bagai kesedapan Tuhan tarik bagai-bagai kesedapan kita tu. Makan tak rasa apa dah, manis pun tak berasa dah, masing pun tak berasa dah. Ada orang pula tu masuk dalam tak lalu dah kot lidah. Kalau lalu kot lidah, kadang-kadang lidah pun tak ada dah deria apa kita, diri rasa tak ada dah hilang. Kadang-kadang tak ada dah lidah-lidahnya, dia pakai masuk dalam perut lalu sedawa. Ada seumpama tu kan, dia masuk dalam lalu tu wayar sedawa. Ada rasa ke tak? Tak ada rasa apa. Hok masuk tu mahal harga, bukan murah-murah. Bukan susu biasa-biasa tu, bukan susu Das Lady, bukan. Tu susu harga berapa, tapi dapat tak rasa kesedapan susu mahal? Dapat. Sedawa je lah. Mana apa tu? Dengan nikmat yang kita dapat, jenis-jenis lazat. Serta sidang kita ni dia nak serta barang yang dipalingkan daripada aku. Tuhan jauhkan daripada aku. Mana? Daripada bagai-bagai mudarat dan kebinasaan. Tuhan lepaskan kita daripada bagai-bagai mudarat dan kebinasaan. Kita tengok macam mana setengah-setengah tepat bagai-bagai kemudaratan, kebinasaan, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat kitanya Tuhan lepaskan daripada mudarat, kebinasaan seumpama itu. Itu nikmat yang besar yang Tuhan beri kepada diri kita. Dan bila mari keinsafan, siapa hak ni hak mula-mula sekali yang kita nak kena telik ni, kena fikir balik. Nak kena fikir berkaitan dengan nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahawasanya di situ tu bukan maka tu, dan bukan maka, dan
Dia harapnya wa anna li hadzan ni'ami mun'iman yutalibuni, wa anna, dan bahawasanya, wa anna, dan bahawasanya, di atas pada terdahulunya, bahawasanya aku mendapat akan diriku diberi nikmat atasku daripada bagai-bagai nikmat. Dan bahawasanya bagi nikmat ini tiada mustahil. Orang yang Tuhan yang memberi nikmat itu menuntut akan daku bahawa aku mensyukur akan dia. Orang yang beri nikmat sini Allah Ta'ala lah. Orang tu Allah Ta'ala. Tapi kenapa kata orang? Orang yang beri nikmat. Siapa orang beri nikmat sini? Mun'im siapa? Orang yang beri nikmat Allah Ta'ala. Allah boleh kata orang ke? Dia panggil diqul ibarah. Dia panggil diqul ibarah. Tak salah. Tapi kalau kita nak beradab kau, yang memberi nikmat itu, yang sudah lah. Bukan orang yang beri nikmat. Tapi kalau sebut kata orang yang beri nikmat, tak ada salah. Allah ni orang pula dah. Sekarang ni orang yang beri nikmat itu siapa? Allah Ta'ala. Jadi Allah ni orang. Dia panggil apa ni? Diqul ibarah. Contoh dalam kitab Aqidatun Najin, kitab tauhid ya. Hukum syarak terhenti atas orang yang menghantarkan. Hukum syarak kan terhenti atas orang yang menghantar. Orang tu siapa? Allah yang menghantar. Allah perintah wajib ke, Allah larang ke? Jadi hukum syarak terhenti atas orang yang menghantar. Orang di situ Allah Ta'ala. Boleh kata orang ke Allah Ta'ala? Dia panggil diqul ibarah. Macam kita cakap ginilah, semua perkara ni mari daripada dia seorang je. Kan kita cakap kan, semua yang ada ni yang berlaku ni mari daripada dia seorang. Dia seorang. Dia siapa? Allah lah. Allah seorang. Apa ni? Tak cakap gitu. Ada ni, semua perkara ni mari daripada dia seorang. Dia panggil apa tu? Diqul ibar. Tak ada salah. Sini kata orang yang ni Allah Ta'ala ni. Orang yang ni Allah yang memberi nikmat itu menuntut akan daku bahawa aku mensyukur akan dia dan berkhidmat wa ta'at akan dia. Ni hak lintasan-lintasan timbul di hati selepas daripada dicampurkan khatrah samawiyah, keinsafan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.